الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. Tasbih yang kecil. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat di alam maya? Kita bertemu di pagi Jumaat yang mulia, yang barakah. Alhamdulillah. Hari ini Jumaat yang keberapa pun kita tak kira kan?
Jumaat yang keberapa dalam hidup kita. Kita tak kira. Masya Allah. Namun setiap kali hari Jumaat, kita rasa bahagia, kita rasa gembira, kita rasa macam menyambut hari raya. Dan memang sesungguhnya hari Jumaat ini mempunyai banyak kelebihan. Fadilat. Subhanallah. Ustaz, fadilat hari Jumaat. Masya Allah, kelebihan hari Jumaat memang begitu banyak. Dan ia disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi, bila tiba hari Jumaat, kita wajar untuk rasa bahagia berbanding bila tiba hari lain. Masya Allah. Dan kita akan menghargai setiap saat pada hari Jumaat ni. Dan macam biasa, saya seronok tengok doa-doa para sahabat untuk sahabat yang lain. Kemudian contoh ada tadi tu, doakan saya qawi, doakan mak ayah saya qawi, doakan anak-anak saya contoh. Lepas tu akan ada yang sahabat alamaya yang akan menyambut, kemudian mendoakan dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah dari Qayyum dan Sumayyah sekeluarga. Masya Allah, ingat Qayyum Sumayyah. Masya Allah, Allahu Akbar. Komen sahabat di FB, tapi saya nak tak apa, kita sebut dulu tentang kelebihan hari Jumaat. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, solat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat merupakan kafarah, penghapus dosa di antara keduanya, selagi mana tidak melakukan dosa besar. Okey, Nabi sebut antara solat ke solat dan hari Jumaat ke hari Jumaat ada kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Jadi bila kita jumpa Jumaat ni, kita rasa bahagia dan gembira sebab bila sampai hari Jumaat, kalau kita tak buat dosa besar, semua dosa-dosa daripada dosa besar diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila tiba hari Rabu kan, kita macam tak sabar. Sempatkanlah ya Allah aku jumpa hari Jumaat. Sebab antara Jumaat ke Jumaat, kafarah Nabi kata adalah penghapus dosa. Bila sampai hari Jumaat, kita rasa macam dilahirkan semula. Seolahnya kita sedang bersih daripada dosa. Jadi selepas berlalu hari Jumaat ni, usaha hari esok, Sabtu, Ahad, Isnin semua tu, jangan lakukan dosa besar. Dosa kecil, kadang-kadang kita tak sedar kita buat dosa kecil. Kadang kita memandang rendah kepada orang, kadang kita salah sangka pada orang, kadang kita tapi benda tu kita tak sebut, tak jadi fitnah, tak jadi ngumpat dosa besar. Kadang-kadang kita marah pada anak berlebihan, itu jadi dosa kecil, tuan-puan sekalian. Kadang-kadang kita mengungkit kebaikan kita, menyakiti hati pasangan. Kita buat perkara-perkara yang kalau makruh berulang-ulang, dia jadi dosa kecil, tuan-puan sekalian. Buat perkara makruh tapi berulang-ulang, yang Nabi tak suka. Makruh tapi berulang-ulang. Membazir, dia boleh jadi permulaan dosa kecil. Bazir air tu dosa kecil. Dosa bazir makanan, buang apa semua tu. Tapi nanti dia boleh jadi kepada dosa besar, tuan-puan sekalian. Jadi Alhamdulillah, bila sampai hari Jumaat, kita rasa syukur dosa kita satu minggu dibersihkan Allah Subhanahu Wa Taala, disucikan Allah. Jadi jaga pula selepas ini. Okey, Masya Allah, kita tengok seterusnya. Antara kelebihan hari Jumaat. Ini hadis Nabi ya. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda. Ni saya tengok Al-Kafi, ya, Jabatan Mufti Wilayah. Sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu kepada segala hari. Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Dan seagung-agung hari di sisi Allah. Hari yang paling agung dan penghulu hari dan hari paling mulia ataupun paling agung di sisi Allah. Lebih agung berbanding hari raya Aidul Adha dan juga Aidil Fitri. Bayangkan tuan-puan sekalian, kedudukan hari Jumaat lebih agung di sisi Allah, lebih mulia berbanding hari raya Aidul Adha dan hari raya Aidul Fitri. Ini kerana, Masya Allah, hadis ini menjelaskan, ini kerana padanya diciptakan terdapat 5 perkara besar. Yang pertama, boleh tuliskan nota, kelebihan hari Jumaat disebutkan kenapa dia antara sebab Allah mengagungkan hari Jumaat melebihi hari raya Aidul Adha, melebihi hari raya Aidul Fitri. Subhanallah, kerana ada 5 perkara yang menyebabkan hari Jumaat ini mulia. Yang pertama, padanya diciptakan, diturunkan dan diwafatkan Nabi Adam AS. Masya Allah, pada hari Jumaat Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam AS diturunkan ke bumi
dan Nabi Adam juga wafat pada hari Jumaat. Padanya juga terdapat satu masa. Pada hari Jumaat ni, sepanjang start daripada, kalau kira hari Jumaat kita start daripada bila? Start waktu Jumaat telah bermula waktu maghrib semalam, berakhir pada waktu maghrib hari ini. Lepas asar tu masih Jumaat. Lepas maghrib dah masuk hari Sabtu. Padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah, pasti akan diberikan kepadanya selagi mana dia tidak meminta sesuatu yang haram. Dalam tempoh hari Jumaat sampailah maghrib ni, ada satu waktu dan ketikanya, Masya Allah, Allah tidak akan menolak doa hambanya. Tak akan menolak selagi mana dia tidak meminta yang haram. Jadi ada yang menyebutkan antara waktu yang mustajab sangat ketika khutbah, ada yang kata ketika azan Zuhur, azan Jumaat tu dan sebagainya. Okey, kita sambung lagi. Kelebihan hari Jumaat yang disebut dalam hadis ini. Padanya juga akan berlakunya kiamat. Dan pada hari itu juga, hari Jumaat, tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit, bumi, angin, gunung dan laut, malaikat takut dengan keagungan hari Jumaat. Masya Allah. Saya ulang lagi sekali. Padanya juga akan berlakunya kiamat. Hari Jumaat, hari berlakunya kiamat. Dan pada hari itu juga tidak ada malaikat yang datang dekat dengan Allah. Bukan malaikat saja yang tak datang dekat dengan Allah. Bahkan langit, bumi, angin, gunung dan laut pun tidak berani untuk dekat dengan Allah kerana takutnya mereka dengan keagungan hari Jumaat. Ataupun kerana memuliakan seluruh makhluk, bahkan para malaikat dan seluruh makhluk memuliakan hari Jumaat, sehingga tidak dekat dengan Allah pada waktu tersebut kerana kemuliaan pada hari Jumaat. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ada lagi hadis-hadis Nabi yang lain tentang keutamaan hari Jumaat. Namun sebagai umat Islam, bila hari Jumaat, kita dianjurkan pertama, bila mandi, niat mandi sunat hari Jumaat. Dah mandi belum semua? Kalaulah misal kata Ustazah, saya lupalah pagi tadi, kalau saya mandi Zuhur, niat mandi sunat Jumaat, boleh tak? Buatlah sahaja. InsyaAllah Allah terima. Lepas tu, hari Jumaat kita pilih pakaian yang terbaik. Bukan perlu pakaian baru, pilih pakaian terbaik, mengikut syariat lah. Kalau anak-anak tu, kan, waktu Zuhur, waktu subuh tu dah suruh pakai baju Melayu dah. Nanti masuk Zuhur pakai baju Melayu, subhanallah. Mungkin ada dah di negeri-negeri fasa 1 kan dah boleh tunjuk bukti dah vaksin 2 dos contohnya, dah boleh, dah ada peningkatan jumlah untuk solat Jumaat dan juga bahkan solat 5 waktu. Namun bagi yang masih tak boleh, kalau Negeri Sembilan belum boleh lagi, masih lagi fasa 2. Kita fasa 1 ke fasa 2? Okey, ya. Okey, maksudnya saya tahu Negeri Sembilan memang tak dibenarkan lagi, tapi saya lupa kategori fasa 1 ke fasa 2 yang tak boleh. Jadi tuan-puan sekalian, ada beberapa orang guru, saya harap tak jadi kontroversi lah ya. Dia buat apa? Masya Allah, dia siap diri macam nak pergi solat Jumaat. Mandi, pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban, pakai minyak wangi, subhanallah. Tapi sebenarnya di rumah saja. Masya Allah. Kemudian dibuka TV. Pilihlah TV 1 ke TV Al-Hijrah ke TV Astro Oasis ke mana-mana, ataupun TV online ke, kan, YouTube ke. Lalu sama-sama seluruh ahli keluarga melihat dan mendengar khutbah yang disampaikan. Masya Allah. Memang tak sah solat Jumaat tu digantikan dengan solat Zuhur. Tetapi nak menghidupkan suasana hari Jumaat tersebut dengan kaedah. Dan kita tak kata itu sah solat Jumaat, tak. Ia tetap akan didirikan solat Zuhur juga. Masya Allah. Tapi kan ada perbezaan lah bila hari Jumaat, lain cara kita sambut. Kita dah baca hadis Nabi tadi. Ia lebih baik dan lebih agung daripada 2 hari raya. Raya Aidul Adha, Raya Aidul Fitri. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan ada banyak kelebihannya. Nabi Adam diciptakan, diturunkan dan diwafatkan. Berlakunya hari kiamat pada hari Jumaat. Dan malaikat, seluruh makhluk-makhluk bumi takut nak dekat dengan Allah pada hari Jumaat kerana keagungan hari Jumaat. Jadi tuan-puan sekalian, syukur Alhamdulillah. Semalam ramai yang meninggal dunia. Kalau ikut Malaysia dalam 200 lebih meninggal dunia, tak silap. Kalau dunia lagi banyak, mungkin ratus ribu kot. Ataupun puluh ribu meninggal dunia.
Maksudnya ramai yang tak sempat nak jumpa hari Jumaat hari ini. Jadi kita yang sempat ini hargai, syukuri, rasakan kebahagiaan walaupun sekarang kita dalam keadaan derita, sedih, duka cita, kecewa, sakit atas apa pun yang berlaku. Maka bila tiba hari Jumaat, kita kena berusaha untuk rasa syukur. Alhamdulillah, syukur, subhanallah. Jumpa hari Jumaat, ya Allah. Dalam keadaan sakit, penat tu kan. Ya Allah, hari Jumaat hari ni. Sebab apa? Dosa kita sedang diampunkan dan dibersihkan oleh Allah. Hadis yang pertama kita baca tadi. Hari Jumaat ke hari Jumaat kafarah, Nabi kata. Penghapus dosa. Jadi, kita sedang suci bersih daripada dosa. Dan jangan kita mengulangi lagi dosa. Masya Allah. Ada yang kata, Ustazah nampak berseri-seri. Ni abaya kan, ada orang bagi hadiah. Masya Allah. Dia cuma ada hiasan di tangan je lah, di tangan. Lepas tu, saya suka baju ni. Baju yang indah lah bagi saya. Kedua, tudung ni, tuan-puan sekalian. Tudung ni mungkin dah berusia lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Ya, tudung ni. Dah lebih usia dia 10 tahun. Antara tudung kegemaran saya. Daripada dulu duk pakai. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi, bukan semestinya kena pakai pakaian baru, mahal. Tetapi, mana-mana pakaian yang kita rasa istimewa. Yang kita sayang. Yang mana kita akan pakai. Bahkan ada orang bila hari Jumaat, ada pakaian khas dia. Dia tak pakai pada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Baju tu khas untuk hari Jumaat. Sebagai dia nak ihtiram, memuliakan hari Jumaat. Dan dia nak rasakan hari Jumaat tu adalah hari raya. Masya Allah. Ada wanita, bila hari Jumaat dia ditukar pakaian solat dia. Hari Jumaat adalah hari dia gosok pakaian solat baru, kain telekung, gosok dan dia tukar seminggu sekali. Hari yang dia tukar adalah hari Jumaat. Siap pakai minyak wangi. Perempuan dalam rumah pakai sebotol pun tak ada masalah. Masya Allah. Ada orang yang kami dia hias sikit rumah. Dan saya ada jumpa ramai ibu-ibu bila hari Jumaat dia masak special. Saya pernah lah pergi ziarah kan, masa sebelum Covid apa kan. Saya kata, specialnya makan nasi minyak. Beria. Ada tu buat nasi Arab. Dia kata hari Jumaat kan, hari raya. Saya kata, ya Allah, betul lah. Lepas tu dia kata, memang setiap minggu bila tiba hari Jumaat akan masak special. Anak-anak memang tunggu hari Jumaat. Bila hari Jumaat je mesti ada makanan special. Subhanallah. Jadi tengok keadaan kita, adakah kita seseorang yang memuliakan hari Jumaat? Mudah-mudahan jika kita memuliakan hari Jumaat, Allah muliakan kita dengan kematian pada hari Jumaat. Masya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Sebab kita akan mati apa yang kita cintai. Mudah-mudahan kita yang mencintai hari Jumaat, mengalu-alukan kehadiran hari Jumaat, sambut hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kurniaan dengan kita mati pada hari yang kita cintai, iaitu hari Jumaat. Masya Allah. Apa maksud Jumaat ni Ustazah? Perkataan Jumaat. Jumaat tu maksud dia daripada perkataan jamaah. Himpun, kumpul. Jamaah, himpun, kumpul. Jumaah. Maksudnya hari berkumpulnya. Hari Jumaat ini berkumpulnya keberkatan, kemuliaan. Allah lipat ganda pahala pada hari Jumaat. Ibadah-ibadah pada hari Jumaat lipat ganda. Sedekah pada hari Jumaat lipat ganda. Masya Allah. Berbanding hari lain. Subhanallah. Begitulah juga semua ada maksud tuan-puan sekalian. Hari Ahad, Ustaz, masuk Sabtu, Sabata. Ustaz boleh cari tak masuk hari Sabtu. Tapi kalau hari Ahad, sebenarnya hari dalam seminggu tu tuan-puan sekalian, asal usul semua bahasa Arab yang kita sebut tu. Hari Ahad maksudnya hari satu. Ahad satu. Hari Isnin, hari yang kedua. Kita sebut apa? Isnin. Itu bahasa Arab. Ahad satu, hari pertama. Isnin, hari yang kedua. Lepas tu Selasa, bahasa kita Selasa kan. Tapi bahasa Arab Salasa. Salasa tu 3. Lepas tu kita sebut Rabu. Rabu dalam bahasa Arab asalnya Raba'ah, iaitu 4. Lepas tu kita sebut hari Khamis kan. Asal perkataan Khamsun, iaitu 5, hari yang kelima. Lepas tu bila hari Jumaat, berkumpul semua kebaikan hari-hari, berkumpul pada hari Jumaat, hari berkumpul. Cuma hari Sabtu tu, salah satu tengok ada. Masya Allah, kan? Seronok dapat ilmu ni.
Kita faham Ahad satu, Ahadun, Isnaini dua, jadi hari Isnin. Salasah nombor 3, kalau belajar bahasa Arab Salasah nombor 3, jadi Selasa. Arba'ah itu 4, jadi Rabu. Khamsun 5, jadi Khamis. Jumaah kumpul semua. Cuma perkataan Sabtu Ustaz ada maksud. Saya lupalah maksud Sabtu. Cari je maksud Sabtu. Okey. Masya Allah, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah temukan kita dan marilah sama-sama. Okey, sebelum tu saya nak pergi dah ni. Saya nak pergi Sabah, nak sambung cerita semalam. Saya cuma nak share dengan sahabat-sahabat sebab ada yang tanya, Ustazah macam mana ya hari Jumaat kita dituntut apa? Perbanyakkan selawat. Itu ada hadis Nabi. Nabi sebut, sabda Nabi tu, Nabi sebut sesungguhnya, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat padaku tu satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan Nabi sebut akthiru salah fi yaumil jum'ah, perbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat. Nabi kata bila sampai hari Jumaat perbanyakkan selawat ke atasku. Dan Nabi sambung lagi hadis itu dengan sabdanya, sesungguhnya pada hari Jumaat akan diangkat selawatmu kepadaku. Masya Allah. Dan kita faham Nabi sebenarnya tidak berkehendakkan kita selawat pada dia, ataupun Nabi tidak memerlukan dan berkehendakkan untuk kita mendoakan Nabi. Kena faham tu. Tetapi sebenarnya selawat itu adalah kita perlu. Kita yang berkehendak dan kita yang memerlukan selawat. Kenapa Nabi minta kita berselawat pada Nabi? Apa maksud selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad memang dirahmati Allah. Nabi Muhammad memang ada di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW memang kekasih Allah, jamin syurga. Tapi kenapa kita disaran untuk mohon rahmat kepada Nabi? Kerana Nabi dah sebut, sekali kamu selawat kepadaku, kamu dapat 10 kali selawat daripada Allah, bermaksud rahmat Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ikutkan kita memang tak layak nak dapat selawat daripada Allah. Siapa kita? Amal soleh kurang, dosa banyak. Kita ni tak layak nak dapat selawat daripada Allah. Namun asbab kita selawat pada Nabi, kita dapat selawat daripada Allah. Nak kata betapa cinta dan kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad, apabila ada umatnya berselawat kepada Nabi, Allah membalas berkali ganda, kerana Allah terlalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, saya nak tanya tuan-puan sekalian, layak tak kita nak duduk dekat dengan Rasulullah di mahsyar kelak? Siapa yang rasa dia layak nak duduk dekat dengan Rasulullah? Siapa yang rasa layak nak duduk sebelah Nabi? Sedangkan ada sahabat Nabi yang jauh lebih soleh, lebih bertakwa, lebih beriman. Subhanallah. Sedangkan ada ahli keluarga baginda, ada alim ulama, ada wali Allah, ada ahli sufi dan sebagainya. Subhanallah, ada para salaf. Siapa kita? Terlalu jauh dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah sebut dalam hadisnya, barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka kedudukannya di akhirat kelak, kedudukannya sangat dekat denganku di akhirat kelak. Kita akan berada dekat dengan Rasulullah. Kalau kita nak dekat Rasulullah dengan amal soleh, saya rasa out. Kalau nak dihitung dosa dan maksiat, out juga. Tapi Nabi tinggalkan kita satu amalan dan Nabi pujuk kita pada hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat. Jadi kalau orang tanya, Ustazah nak selawat banyak tu berapa? Ada, saya tanya guru kata selawatlah 500 kali dengan tenang, dengan khusyuk. Ada juga yang menjawab selawatlah 1000 kali. Subhanallah. Jadi kalau saya sendiri, kadang-kadang saya buat 500 kali, kadang-kadang buat 1000 kali. Ada saya jumpa orang bila hari Jumaat, dia berjaya buat 5000 kali. Saya tanya macam mana? Selepas subuh 1000, selepas zuhur 1000. Dia kata hari Jumaat saya akan banyak selawat. Mudah-mudahan dekat dengan Rasulullah di mahsyar. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Nabi bergembira dan berbahagia terima selawat daripada saya pada hari Jumaat. Masya Allah. Saya nak share dengan tuan-puan sekalian, Masya Allah. Ini kan beberapa tasbih. Masya Allah. Saya rasa ramai juga kot yang dah pernah tengok tasbih ni. Tasbih ni dia macam ni tau. Ustaz boleh tak tolong ambil tasbih? Tasbih biasa. Tasbih biji.
Ini bukan bisnes. Tuan-puan cari sendiri dekat Shopee ke, dekat rasanya Syekh Nuruddin ada jual, Syekh Zainul Asri ada jual. Ramailah orang jual. Cuma saya nak share. Okey, ini kan ramai orang guna tasbih jari ni kan. Tasbih jari pun ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Tasbih jari kita pakai macam ni, tak adalah nampak sangat ketara tu kan. Tapi saya tak tahu anda. Tasbih ni saya selalu cepat hilang. Mungkin sebab dia kecil kot. Satu lagi murah, kalau dia emas mungkin tak hilang lah kan. Wallahu alam. Tapi berdasarkan perangai saya yang mudah hilangkan tasbih kecil, saya pun cari yang tasbih besar ni. Cuma tasbih besar ni tuan-puan sekalian susah hilang. Dan dia ada feel macam tasbih. Itu kan dia ada bulat tu. Kau nampak tak? Dia ada bulat tu. Macam tu. Jadi macam tasbih tau. Sama ada nak guna jari pun boleh. Jari depan. Gedah lenguh ibu jari. Jari apa nama? Jari telunjuk. Nampak tak? Dia macam, kita macam, feel tu macam tasbih. Dah selesa lah tangan kita pegang. Macam ni. Gitu. Nampak tak? Bergeraklah huruf tu. Nombor tu bergeraklah. Nampak? Saya rasa ramai dah tahu. Tapi sebab gitu, bila orang ada tengok saya pegang tasbih warna purple ni, ramai yang kata, Ustazah, tasbih apa tu? Macam tak pernah tengok. Besar kan tasbih. Sebenarnya sebab inovasi lah ni. Dia buat macam biji tasbih tapi dia digital. Tapi kita boleh rasa feel. Macam yang ni kita tik kan. Tik. Lepas tu bila saya dah jumpa tasbih ni, kami pun di galeri Ustaz Asma ada jual tasbih ni. Tasbih ni pun ada jual. Siapa yang nak beli melalui galeri Ustaz Asma pun boleh. Harga dia saya lupa lah berapa, tak mahal lah. Ini galeri Ustaz Asma punya warna coklat. Ada warna putih, ada macam-macam. Boleh pergi tengok link Shopee lah. Okey, ini kan macam tasbih kita biasa. Kan kita buat macam ni. Tapi kalau nak capai 500, confuse lah ni. Nak capai 1000, confuse lah. Confuse. Tapi ada tasbih yang ada biji yang kita boleh tanda. Ada. Subhanallah. Jadi, Masya Allah, saya cuma share je dengan tuan-puan sekalian. Tapi kalau nak beli melalui galeri Ustaz Azmat, pergi ke Shopee, galeri Ustaz Azmat, kita ada jual tasbih ni. Tapi ramai, kalau anda rasa mahal, cari je dekat Shopee banyak. Macam ni. Jadi, kita boleh tengok. Jadi, semangat tau. Contoh, ni 73. Kita sambung lagi, sambung target. Okey, 300. Sambung lagi. Dan, Masya Allah, contoh masa tengah masak. Tengah masak kan. Kita pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak target 1000, kita ambil yang paling pendek. Pun boleh. Kalau mampu panjang, silakan. Saya ambil paling pendek sebab nak target jumlah, kuantiti dan kualiti tu. Jadi, saya pendek je, saya selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu je. Tapi bila dah hujung, tinggal lagi contoh 100 lagi nak habis. Tinggal 100 lagi nak habis cukup 1000. Masa tu barulah saya selawat yang panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila dah tinggal nak ujung lagi 100, barulah saya buat selawat yang lebih afdal. Tapi awal-awal tu, ya pendek je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ke? Boleh. Masya Allah. Itu dah sempurna dah tu. Lepas tu kan kita buat. Lepas tu, cara saya lah. Bila kita masak, takkan kita nak pegang ni Ustazah? Tak boleh kan? Okey, letak tepi. Masak, selawat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masak-masak. Lepas tu kita gerakkanlah banyak kali. Cukupkan agak-agak 10 kali kot kita ulang tadi. Lepas tu letak balik. Lepas tu basuh pinggan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu ulang. Lagu tu. Bukan apa, kadang-kadang saya ni mikir, kena terangkan ke nak share macam mana nak target 500,000. Mungkin ada orang memang tak terdedah dan tak ada idea. Jadi nampak tak? Ini kan dia pegang tu selesa tau. Tangan kita tak lenguh. Lepas tu macam tasbih. Ni cantik kan? Ini orang bagi hadiah. Tuan-puan sekalian bagi hadiah. Okey. Praktikal ni. Sekarang saya nak share pula praktikal bagaimana kami buat dengan anak-anak boleh habis Al-Kahfi bila hari Jumaat. Macam mana? Nak habis surah Al-Kahfi hari Jumaat. Macam-macam kaedah lah. Okey, subhanallah. Mana Al-Quran ya? Kita tahu surah Al-Kahfi, kita baca. Surah Al-Kahfi ada berapa ayat? Ada 110 ayat. Dan kan ada yang kata, okey, Ustaz. Masya Allah. Dan ada yang kata surah Al-Kahfi nak mudah, bermula baca 50 ayat, lepas tu sambung habiskan 110.
Lepas tu ada orang berjaya buat, ada orang tak berjaya buat. Bila hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Ustaz boleh cari fadilat baca surah Al-Kahfi ya pada hari Jumaat. Okey, subhanallah. Tuan-puan sekalian, bila kita baca, contohlah kalau 50 tu ustazah macam okey, sama ada nak berhenti dekat 45, tapi saya nak ringkaskan, saya buat macam ni tau. Mungkin ada orang tak tahu. Saya ni bukanlah tahu sangat, tapi saya rasa macam apa yang saya buat ya. Sebab surah Al-Kahfi untuk pujuk anak dan untuk kita sendiri kadang-kadang berat untuk baca. Kami buka YouTube, okey. Tapi ada kaedah lain lagi ni. Okey, buka YouTube, okey, Al-Kahfi contoh. Okey. Nanti telefon saya ni sebenarnya ada orang bagi hadiah ya. Janganlah tengok wow telefon ustazah. Sebenarnya orang bagi hadiah ya. Subhanallah. Okey. Saya nak tunjuklah, nak share kaedah kami. Bahkan kami buat begini bukan dengan surah Al-Kahfi saja. Okey, contoh. Ini saya subhanallah, antara imam yang kami sukalah sekeluarga iaitu Syekh Ismail An-Nuri. Syekh Ismail An-Nuri. Okey. Saya contoh ni ya. Telefon ni orang bagi hadiah ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey. Itu kan biasa. Cuma saya nak share, kami kadang nak cepat. Saya rasa ramai yang tahu sebenarnya. Bukanlah saya seorang, tapi mungkin ada yang tak tahu. Okey, kita sebenarnya boleh ubah speed. Tahu kan kita boleh ubah speed. Kita share. Okey. Jadi saya buat apa? Saya tekan sini. Lepas tu kita pergi dekat ni playback speed tu kan. Playback speed, nampak tak? Pergi je yang ada butang 3 tu, pergilah dekat playback speed. Okey, dia ada normal, dia ada laju 1, ada laju 2 sampai ada laju sangat lah. Okey, cuba dengar yang tadi tu. Kita buat laju 1. Kita ubah speed dia. شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم. Okey, sekarang kita ubah speed dia. Kita ubah speed dia lagi laju sebab ada orang dia boleh baca lancar. Dia cuma nak habiskan, dia dah lancar, dia dah hafal, cuma dia takut salah. Cuba kita dengar kalau speed lagi laju satu lagi kepada 1.5. Okey. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. Okey. Kami buka di TV. Dengan ada terjemahan. Ada waktunya kami guna speed normal. Tapi ada waktunya, tuan-puan yang boleh test. Kalau malam, lepas kami biasa akan baca Al-Quran dengan keluarga 3 surah. Pertama surah Al-Mulk, lepas tu surah Sajadah, kemudian surah Al-Waqi'ah. Bila baca dengan Al-Quran, memang akan rasa macam beratnya nak habiskan 3 surah ni. Lepas tu, bila kita buka YouTube tu, kan, dengan ada maksud dan terjemahan sekali. Cari yang ada maksud dan terjemahan sekali. Lepas tu, ada bacaan Mishari Rashid kan dia macam perlahan. Jadi, Mishari Rashid kadang-kadang kami buat speed sampai 2 kali speed. Tapi bacaan tu boleh baca dengan baik. Surah Al-Mulk, lepas tu surah Sajadah dan surah Al-Waqi'ah boleh habis dalam tempoh 25 minit sahaja. Dan kita akan rasa macam ringan, enjoy. Sebab dengan ada gambar belakang, kita pun tengok, baca. Sama-sama baca dan sama-sama habis. Bila hari Al-Kahfi, biasanya dengan speed yang kedua ataupun yang pertama, memang boleh habis terus 110 ayat. Tak perlu bagi 2 ke dan sebagainya. Dan ia rasa ringan. Kalau orang tanya, Ustazah mana lebih afdal? Kita baca, tengok YouTube ataupun baca Al-Quran. Wajiblah ataupun kita sebut sudah tentu afdal baca Al-Quran. Sebab kita pegang mushaf. Dan ini ada 30 juzuk Al-Quran. Kemudian mata bila tengok Al-Quran dah dapat pahala. Namun, kenapa saya share kaedah tersebut? Supaya daripada tak baca langsung.
daripada kita tertinggal membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat, daripada kita tertinggal nak baca surah Al-Mulk dan juga sajadah. Sebab ramai orang boleh beramal surah Al-Mulk, tapi kita tahu bahawasanya yang sahih Nabi tak akan tidur melainkan Nabi baca 2 surah sebelum tidur, Al-Mulk dan juga sajadah. Dan peringkat awal untuk saya latih diri saya dan anak-anak untuk konsisten baca Al-Mulk, sajadah, Al-Waqi'ah, gunakan YouTube tu lah. Jadi 30 minit, 20 minit dah habis dah. Masya Allah. Jadi anda boleh cuba ya. Sebenarnya sekarang kan TV pun kita dah boleh connect, ada alat yang murah saja. TV biasa boleh connect, keluar terpampang besar surah Al-Kahfi. Kita ramai-ramai duduk dekat depan. Cari dekat Shopee ke ada jual. Connection TV biasa, tak perlu smart TV yang mahal, TV biasa, tapi TV tu boleh connect dengan YouTube. Macam tu. Jadi kita manfaatkanlah teknologi ni tuan-puan sekalian. InsyaAllah dia akan memudahkan. Ya, mashaf, tengok mashaf, baca ikut mashaf, itu jauh lebih baik, lebih afdal. Tapi peringkat awal kita nak, saya guide macam ni supaya kita jadi, ini proses kita nak jadi istiqamah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, nak baca kelebihan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Oh ni encik suami. Okey. Masya Allah. Tak apa ya, saya macam kupas benda ni sebab kita sampai hari Jumaat. Okey, sebab ada yang mungkin tak pernah dengar, tak pernah tahu, tak pernah terfikir. Baiklah, Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat, akan dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dan Baitul Atiq. Baitul Atiq ni apa? Kaabah, tuan-puan sekalian. Jika kita baca Al-Kahfi pada hari Jumaat, ada dipancarkan cahaya antara kita dengan Baitul Atiq. Subhanallah. Maksudnya itu antara kelebihan sampai bercahaya dia tu, sampai bersinar sampai ke Baitul Atiq. Okey, seterusnya Nabi bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi akan selamat daripada fitnah Dajjal, turunnya ketenangan. Ada seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi di sisinya seekor kuda. Dengar ni. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang diikat dengan 2 utas tali. Kemudian dia nampak awan menaunginya dan awan itu juga menaungi kudanya. Tetapi kudanya lari daripada lindungan awan itu. Keesokannya lelaki itu pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Faham tak ceritanya? Ada seorang lelaki, dia baca surah Al-Kahfi. Dan di sisinya ada seekor kuda. Kuda dia lah diikat dengan 2 utas tali. Kemudian dia nampak ada awan yang datang menaunginya. Selepas itu, kuda tu mungkin menggelupur ke apa, lari sampai terputus 2 tali yang terikat tu. Bagi dia pun bersabda. Dia pun pergi cerita apa yang berlaku sebenarnya. Nabi pun bersabda, perkara yang berlaku kepada engkau itu adalah as-sakinah. As-sakinah, iaitu ketenangan dan rahmat yang disertai dengan para malaikat yang turun untuk mendengar bacaan ayat Al-Quran yang kamu baca. Okey, sahabat Nabi ni baca surah apa? Surah Al-Kahfi. Umpama ataupun ibaratnya, bila kita baca surah Al-Kahfi, malaikat daripada langit turun untuk bersama dengan kita mendengar bacaan kita. Manusia biasa macam kita tak nampak, tapi binatang yang duduk sekeliling mungkin nampak. Kerana itu, mula-mula kan awan naungi, tapi kita janganlah pergi tengok pula. Tak ada, Ustazah dalam rumah tak nampak awan. Dia pun bacalah dekat luar, tak ada pun awan. Kita tak dapat karamah macam sahabat Nabi. Kita tak dapat karamah macam sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku bila kita baca surah Al-Kahfi ialah malaikat turun, kita dinaungi oleh rahmat Allah, dan Nabi sebut apa? Itu adalah ketenangan dan rahmat yang disertai para malaikat. Allah akan beri kita ketenangan, Allah beri kita rahmat yang turun untuk mendengar ayat Al-Quran. Maksudnya malaikat turun untuk mendengar bacaan surah Al-Kahfi. Kerana itu lari kuda tu sebab mungkin dia ketakutan tengok para malaikat yang berupa kita pun tak nampak rupa macam mana. Jadi Masya Allah, bila baca surah Al-Kahfi, ingatkan kepada diri kita dan anak-anak, baca elok-elok. Kalau rasa dah penat 30 ayat, kita rehat. Nanti kita sambung lagi. Jangan baca gopoh-gapah. Subhanallah. Satu lagi sebenarnya, bila baca dekat YouTube tu, tuan-puan sekalian, kita akan
kita akan rasa macam mana kita ikut bacaan. Kan Mishari ke, Sa'in Al-Ghamidi ke, Ismail An-Nuri ke. Saya jatuh cinta dengan Ismail An-Nuri. Akhir-akhir ni selalu kalau minta anak buka-buka YouTube surah ni, buka Ismail An-Nuri. Sebenarnya semuanya sedap. Kan banyak lagi lah bacaan-bacaan yang sangat sedap. Jadi bila kita follow bacaan tu, kita jadi follow bacaan dia yang lemah lembut, gemalan. Kita pula tak pandai taranum. Kan? Jadi Masya Allah, kalau nampak dia orang macam dah tak ada suara, berhenti sekejap minum air. Kita ingatkan bahawasanya ketika kita baca Al-Kahfi ini, malaikat turun untuk mendengarkan bacaan kita. Dan malaikat turun dengan membawa rahmat, membawa sakinah, ketenangan. Masya Allah. Ini tuan-puan sekalian yang saya baca ni hadis Nabi. Dan ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan apa yang Nabi sampaikan maha benar. Masya Allah. Dan ada banyak lagi lah kelebihan surah Al-Kahfi, muslimin muslimat sekalian. Sebab sempena hari Jumaat, itulah yang saya tekankan sikit lah. Jadi share terus teknik, praktikal macam mana nak beramal. Saya anggap anda tak tahu, tapi mungkin semua dah beramal, semua tak tahu. Tapi kita meraihkan semua peringkat. Okey, sahabat yang saya hormati sekalian, sekarang siapa yang rasa macam Ustazah, saya baru tahu kelebihan surah Al-Kahfi? Boleh tak tulis? Saya nak tengok. Mungkin ada yang tak tahu kelebihannya sampai setara itu. Malaikat turun untuk mendengar. Siapa yang rasa Ustazah, saya baru tahu hari ini? Nak tengok. Ke saya je yang excited kan? Masya Allah, saya nak tengok komen. Ustaz, boleh tak bagi komen di FB? Oh, saya. Saya akan patuhi Ustazah kata. Tengok. Takut je pada saya. Saya akan menghantui anda. Ada saya jumpa, ada pegawai polis tu kan, dia jumpa saya, dia kata, Ustazah, saya dengar Ustazah ceramah pasal zikir selepas zikir Fatimah tu. Saya kan, punyalah saya tergiang-giang apa Ustazah cakap, saya terbayang-bayang tu. Saya jadi macam, lepas solat je, saya sibuk sangat. Tapi lepas solat, dalam keadaan sibuk, kelang kabut nak keluar, nak ni, sebab pegawai polis yang sibuk bahagian jenayah. Dia kata memang saya sibuk, perempuan lah ni. Tapi saya punya terbayang, terngiang-ngiang Ustazah kata, jangan tinggal ni. Saya tak tinggal ayat kursi, saya tak tinggal zikir Fatimah. Menghantui Ustazah. Saya kata Alhamdulillah lah, menghantui perkara yang baik. Kan? Walaupun kadang saya sendiri pun tak beramal macam dia punya istiqamah, pegawai polis bahagian jenayah ni. Dia punya sibuk, dia kata Ustazah saya sibuk sangat. Tapi dua tu sebab tergiang-giang menghantui tu, saya baca. Dan Alhamdulillah urusan saya dipermudahkan Allah. Walaupun nampak susah kes-kes tertentu, tapi pertolongan Allah sentiasa ada. Okey, makasih ajar teknik. Banyak saja saya amalkan, insyaAllah istiqamah dengan keredaan Allah. Okey, kita tengok di FB saja je. Saya baru tahu Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustazah, boleh ke baca surah Al-Kahfi sebelum waktu maghrib? Duduk menunggu nak solat maghrib pada hari Khamis petang. Kalau sebelum maghrib, sebelum maghrib nak tunggu masuk belum Jumaat. Jumaat start bila? Azan maghrib. Azan maghrib malam tadi. Azan maghrib malam tadi baru masuk Jumaat. Asar Khamis belum Jumaat lagi. Maghrib baru masuk Jumaat. Maksudnya barulah bertukar hari. Bila malam tu bertukar, itu malam Jumaat. Hari Jumaat berakhir pada maghrib, sebelum maghrib tu. Sebelum maghrib, tuan-puan sekalian kalau baca Al-Kahfi guna YouTube, 40 minit siap. Setengah jam je siap. Masya Allah. Setengah jam insya Allah siap. Subhanallah, ilmu baru Ustazah supaya kita lebih jatuh cinta kepada hari Jumaat. Sebab itu kadang-kadang kita tahu bila orang kata bacalah surah Al-Kahfi hari Jumaat, tapi tak tahu fadilat, kelebihan dia. Dan bila kita tahu, kita akan jatuh cinta dan kita insya-Allah istiqamah lepas ni hari Jumaat jangan tinggal. Tak rasa malas, berat nak baca ni, buka YouTube, follow, baca. Kalau boleh cari yang ada terjemahan, seronok. Okey, Alhamdulillah. Saya ni macam ni lah tuan-puan sekalian. Kalau bercakap tu beria-ria, bersungguh-sungguh, saya mohon maaf. Saya tak boleh, saya tak cover-cover. Macam tu lah kan. Kalau nampak saya beria, memang macam tu lah cara saya kat luar pun. Cakap tu beria-ria. Okey, subhanallah, Alhamdulillah. Kita nak sambung kisah kita semalam. Kisah kita semalam, ingat tak? Kalau siapa yang baru hadir pada hari ini, baru follow, baru ni tiba-tiba cerita ni dah di tengah. Sebab kalau baru follow, tolong dengar kuliah Riyadhus Shalihin untuk kisah ini. Hari ini dah siri yang ke-39 ke 40. Saya pun tak ingat dah. Kita ni sebenarnya dalam kuliah Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin maksudnya taman orang soleh yang telah ditulis oleh Imam Nawawi, ulama besar dan mazhab Syafi'i kita. Wali Allah, ahli sufi, subhanallah. Dan kitab ini dah diterjemahkan kepada ratus bahasa di dunia, menjadikan antara rujukan kitab yang utama umat Islam di seluruh dunia.
Dan banyak kisah yang menarik yang berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin, maksudnya taman orang soleh. Jadi ini adalah siri yang ke-39 Encik Suami, ke-40. Siri yang ke-40 dah. Jadi siapa yang baru follow, anda boleh tengok page Ustazah Asma ataupun Instagram Ustazah Asma, tengok daripada awal siri yang pertama. Daripada awal kita bincangkan bab sabar, bab ikhlas. Kita ikut follow betul-betul kitab ni. Kita tak skip, kita baca semua hadis. Yang kedua, kita baca, kita pergi bab sabar, bab taubat, sekarang bab sabar. Dan sekarang, kalau siapa yang cuma Ustaz, saya nak share, saya nak tahu kisah ni daripada awal, jadi kena tengok live semalam, hari Khamis dan live hari Rabu. Rabu dan Khamis, sebab hadis ni panjang sangat. Dia sebenarnya cerita tentang seorang pemuda dengan ahli sihir. Dan kisah ini hadis sahih daripada Nabi SAW. Jadi siapa yang baru dengar hari ini, anda wajib dengar semalam dan juga hari Rabu supaya faham cerita ni keseluruhan. Saya tak akan ulang balik daripada awal. Jadi saya akan sambung, Masya Allah. Cerita pemuda ini, kita berhenti semalam bila pemuda ini telah berjaya membunuh, telah berjaya membunuh dengan izin Allah binatang buas yang menghalang laluan orang ramai. Dengan cara apa? Ketika dia nak baling batu, dia kata, ya Allah, sekiranya ilmu rahib lebih engkau sukai, engkau redha ya Allah, daripada ilmu ahli sihir, maka matikanlah binatang buas ini. Binatang buas. Lalu dia pun baling batu, binatang tu pun mati. Selepas itu, orang kampung mula riuh. Orang yang melihat mula menyebarkan berita kekaguman mereka kepada pemuda ini yang sangat pelik. Kemudian tuan-puan sekalian, Masya Allah, dia pun pergi bercerita kepada rahib. Wahai rahib, apa yang berlaku? Lalu rahib berkata, sesungguhnya kedudukanmu, makammu telah pun lebih tinggi daripada aku. Allah telah meninggikan kedudukan kamu lebih tinggi daripada aku. Namun rahib ni berpesan, bersedialah, kamu pasti akan diuji oleh Allah, dan tiba saat tersebut jangan kamu dedahkan aku. Jangan cerita pasal aku. Jangan sekali-kali kamu mungkin masa tu ditangkap, kamu dipaksa, daripada mana kamu belajar, jangan dedahkan aku. Maksudnya rahsiakanlah kewujudan aku ni. Lalu apa lagi kelebihan budak lelaki ini? Dia dapat menyembuhkan orang yang dilahirkan. Ustaz boleh tak? Sebenarnya tak nampak jam Ustaz. Bukan, Encik Ustaz, ni alihkan ni je, Encik Suami. Okey, makasih banyak Encik. Okey. Budak lelaki itu juga dapat menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, lahir-lahir buta, boleh nampak. Dan orang yang berpenyakit sopak, sakit kulit yang berat, yang dahsyat, yang tak ada ubat, dia boleh sembuhkan. Dan juga merawat orang ramai daripada segala penyakit. Apa pun penyakit datang, budak ni boleh sembuhkan. Sementara itu, seorang pembesar raja yang buta telah mendengar berita tentang budak tersebut. Subhanallah. Adalah pembesar raja ni tapi buta. Sampailah ke telinga dia bahawasanya ada seorang budak boleh sembuhkan semua penyakit termasuk buta. Dia ni siapa? Pembesar raja. Pembesar itu pun datang kepadanya dengan membawa pelbagai hadiah yang banyak. Semua hadiah yang ada di sini akan menjadi milikmu jika kamu menyembuhkan aku, kata pembesar itu. Masya Allah. Kan pembesar ni bila dengar, dia bawa macam-macam hadiah. Dia pun bagi kepada, dia pun tunjukkan. Subhanallah, dia tunjukkan kepada budak. Dia kata semua hadiah ini akan menjadi milikmu sekiranya kamu menyembuhkan mataku. Lalu apa jawapan budak lelaki ini? Jawab dengan begitu yakin. Subhanallah, saya sebenarnya tak sangka, bersyukur. Di IG 3,000 ya kehadiran di IG. Semakin meningkat. Subhanallah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan istiqamah. Dan yang ni lebih kurang 6,500, tadi 7,000 juga. Dr. Izhar. Subhanallah, Dr. Izhar. Nampak Dr. Izhar tu. Dr. Izhar, kalau saya salah bagi tahu ya, hari tu kan kita jemput Dr. Izhar datang. Kami dapat ilmu daripada Dr. Izhar banyak. Antaranya doa yang saya jatuh cinta sangat, Dr. Izhar doa. Masa tu saya minta, Doktor doakan kami, doakan kami. Dr. Izhar ada baca doa. Doa itu rupanya doa arwah Tok Guru Harundin. Ustaz boleh tak Ustaz buka WhatsApp kita yang ada grup rawatan tu, ada doa tu. Buka je yang rawatan kita tu.
ada doa Dr. Izhar ajar. Yang PDF dia bagi last tu. Yang rawatan Syifa ni. Subhanallah, Allahu Akbar, saya nak share doa ni. Saya nampak Dr. Izhar. Dan saya dapat first time kejahilan saya lah. Saya ni takut pula nampak Dr. Izhar nengok. Ni Dr. Izhar ni kan. Pakai baju yang warna hitam macam ada polka dot tu kan. Masya Allah. Doa tu mungkin sebab kejahilan saya. Jadi saya tak pernah dengar doa tu. Lepas tu bila saya dengar Dr. Izhar baca, saya kata, sedapnya doa ni doktor. Dia kata, Ustazah baca doa ni, jadikan amalan. Saya dapat daripada arwah Tok Guru Haruddin. Masya Allah. Okey, panjang yang doa Ustaz Dr. Izhar baca. Tapi yang saya ingat tu, subhanallah. Okey, sekejap. Dengar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Maksud dia, ya Allah, jadikanlah aku orang yang dicintai pada hati orang beriman lelaki dan perempuan, muslimin muslimat, orang yang beriman lelaki dan perempuan. Wa basyirni bil ghina, dan bahagiakanlah aku dengan kekayaan. Bahagiakanlah aku dengan kekayaan. Yang dimaksudkan di sini kekayaan jiwa dan juga kekayaan harta. Maksudnya, berikanlah aku kesenangan dengan kekayaan. Kekayaan yang Allah redha lah. Masya Allah. Bil ghina'i li mi'atin wa ishrina hasanah. Dengan 100 wa ishrina. Mi'atin wa ishrina. 120 kebaikan. Masya Allah. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah lah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin. Dialah yang maha penyayang, dialah yang maha penyayang daripada sekalian yang penyayang. Bila saya dengar Ustazah baca, ya Allah Ustaz, dia kata, Ustazah, doa ini supaya orang tak mudah benci pada kita, orang senang dengan kita. Bila tengok wajah kita pun orang senang hati. Bila kita sampaikan dakwah, orang mudah nak terima. Perhatikan. Dan Ustaz Dr. Izhar, doktor kena buat live khas untuk doa ni. Maksudnya ijazahkan kepada para pendengar, sampaikan. Nanti kan kita semua pergi ke page Dr. Izhar, komen dan paksa Dr. Izhar untuk share betul-betul supaya kita faham maksud ni. Tiba-tiba kan doktor jangan marah kat saya. Doktor kan jenis yang lawak-lawak, kelakar-kelakar, mesra, kami jemput, kami boleh makan sama, doktor datang ke galeri apa, memang seronok sangat berukhuwah dengan Dr. Azhar. Dan anak saya yang hadir kuliah tu kan, masa tu kan, Dr. Izhar, diorang balik dia kata, best lah doktor tu, best lah ustaz tu. Ni bukan sebab nak puji sangat Dr. Izhar ya. Cuma sekadar bagi tahu, terpaksalah bagi tahu kebenaran. Cuma doa tu saya dapat daripada Dr. Izhar, kemudian saya beramal. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat doa tu. Dan kita boleh doa tu apa? Contohlah, kita ada masalah dengan suami, kita nak anak-anak kita sayang kita, baca doa tu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dicintai kepada hati orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang dicintai, orang yang disayangi pada hati suamiku, pada hati anak-anakku, pada cucuku, pada kawan-kawanku. Maksudnya dia umum, tuan-puan sekalian. Masya Allah, itu doa daripada almarhum arwah Tuan Guru Haruddin. Masya Allah. Okey, Ustaz Dr. Izhar, kalau saya salah bagi tahu ya, tegur, bimbing. Ustaz adalah guru saya, Dr. Izhar. Okey, Masya Allah. Kita sambung lagi cerita ni. Sementara itu, seorang pembesar raja yang buta telah mendengar berita tersebut, lalu raja tu bawalah macam-macam. Okey, lalu jawapan pemuda ini sangat hebat. Perhatikan jawapan pemuda ini. Sesungguhnya, sudah 3,080 di IG. Terima kasih tuan-puan sekalian. Saya doakan semua istiqamah untuk terus ni, sebab saya tak pernah IG, biasa 1,000 lebih, masya-Allah. Pembesar itu pun jawab, sesungguhnya aku tidak menyembuhkan sesiapa pun. Sesungguhnya yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala semata-mata. Jika kamu beriman kepada Allah Ta'ala, aku akan berdoa kepada Allah, lalu ia akan menyembuhkan kamu, balas budak itu. Rupanya tuan-puan sekalian, bagaimana budak ini Allah izinkan boleh ada kelebihan menyembuhkan. Setiap kali ada orang datang untuk disembuhkan sakit, setiap kali budak lelaki ini akan sampaikan dakwah tauhid. Mesti orang yang nak disembuhkan itu mesti beriman kepada Allah dulu.
Mesti ucap syahadah dulu. Subhanallah. Bayangkan budak ini, rahib tu, dia menyampaikan ilmu senyap-senyap, rahsia-rahsia. Dia pun tak nak diketahui oleh orang awam. Tapi budak ini dah sampai makam lebih tinggi. Dia dah mula menyampaikan akidah, keimanan, ketakwaan, telah menyampaikan dakwah secara terangan dah ni, tuan-puan sekalian. Kalau orang kampung okey lagi. Yang datang sekarang pembesar daripada raja. Masya Allah, raja ni raja yang tidak beriman dan raja yang zalim, tuan-puan sekalian. Lalu di hadapan pembesar ni, dia pun tak gerung menyatakan. Bila pembesar ni kata, sembuhkanlah aku bagi semua hadiah. Lalu dia menjawab apa? Sesungguhnya aku tidak menyembuhkan sesiapa pun. Sesungguhnya yang menyembuhkan ialah Allah Ta'ala semata-mata. Jika kamu beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, lalu ia menyembuhkan kamu. Balas budak itu. Pembesar itu pun beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menyembuhkannya. Kemudian pembesar itu datang kepada raja dan duduk menghadapnya sebagaimana yang selalu dia lakukan. Siapakah yang mengembalikan kepadamu penglihatanmu? Ceritanya. Tuan-puan sekalian, cuba bayangkan. Tiba-tiba. Kan pembesar ni datang berjumpa dengan raja. Bila datang jumpa dengan raja, raja tengok dia dah boleh celak, dia dah boleh nampak, dia dah boleh tengok. Lalu raja bertanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu? Masya Allah. Lalu jawab pembesar yang telah beriman kepada Allah itu, dia menjawab, Tuhanku yang menyembuhkan aku. Jawab pembesar itu, adakah kamu mempunyai Tuhan yang lain daripadaku? Maksudnya raja ni raja yang zalim, yang mengaku sebagai Tuhan. Bila subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, bila Tuhan ni, bila pembesar ni ditanya oleh raja yang zalim ni, siapakah menyembuhkan dua mata kamu yang buta? Lalu dia jawab, Tuhanku yang menyembuhkanku. Lalu raja ni tanya, adakah ada Tuhan selain daripada aku? Masya Allah, Allahu Akbar. Jawab pembesar itu dengan berani. Subhanallah. Jawab, Tuhanku. Jawab pembesar, adakah kamu punya Tuhan daripada itu? Tanya raja lagi. Lalu jawab dengan beraninya pembesar ini pun menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Tuhanmu dan Tuhanku ialah Allah. Jawab pembesar itu. Lantas raja menahannya dan sentiasa menyeksanya sehingga dia menunjukkan kepada budak tersebut. Masya Allah. Lalu raja ni tahan pembesar ini, seksa sampailah pembesar ini mengaku siapa sebenarnya yang membuatkan kamu beriman kepada Allah. Siapa sebenarnya yang menjadi asbab kamu boleh sembuh. Seksa sampailah pembesar ini sebut dan bagi tahu siapakah budak tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Siapa pun selepas ini yang ada buat rawatan sampai orang sembuh, doktor ke, nurse ke, lalu orang kata, doktor terima kasih, doktor dah sembuhkan saya. Seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kena jawab, bukan saya yang sembuhkan puan, bukan saya yang sembuhkan anak puan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Saya perantaraan sahaja. Subhanallah. Bahkan saya pernah seorang doktor yang beriman yang soleh, dia kata, Ustazah, yang menyembuhkan ayah Ustazah adalah Allah. Saya perantaraan saja. Jadi mintalah sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman dan yakinlah dengan Allah. Dan jika ayah Ustazah tak selamat, tak boleh diselamatkan, maka Allah lah yang mengizinkan dan berkehendak begitu. Janganlah meletakkan kegagalan itu kepada saya. Akidah kena kuat. Bila seorang doktor cakap macam tu, kita apa lagi? Tenang tuan-puan sekalian. Jadi kita taklah mendesak dia sangat, dan dia pun tak rasa berdosa sangat, tak rasa bersalah bila tidak mampu menyelamatkan pesakit-pesakit. Jadi para doktor frontliner yang sedang berhadapan dengan situasi hari ini, kena ada tanam akidah tersebut kepada pesakit. Puan, kita akan tidurkan puan. Dan insya-Allah kita akan buat yang terbaik. Puan ucap syahadah dulu. Puan boleh nak berhubung dulu dengan keluarga ataupun nak update status, minta maaf apa kepada semua orang, apa semua puan boleh buat. Kita bagi masa sekian-sekian contoh. Puan akan ditidurkan. Dan kami akan buat yang terbaik. Dan saat ini hanya Allah sahaja yang boleh membantu puan.
Kami manusia tidak ada kudrat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tak ada kudrat. Tapi kami akan bantu sedaya upaya. Dan jika Allah takdirkan puan sembuh, maka sembuhlah puan. Namun jika Allah takdirkan puan akan kembali kepada Allah, maka puan kena berlapang dada, puan kena kuat. Masya Allah. Saya kira kalau kita tanam fahaman akidah begini, umat Islam akan betul-betul bersedia dengan apa jua kemungkinan. Dia bukan meronta-ronta dengan ayat, doktor keselamatkan juga saya. Saya ada anak doktor. Saya ada gini-gini. Saya belum selesai lagi tanggungjawab. Doktor tak boleh doktor. Doktor kena selamatkan juga saya. Kesian anak-anak saya masih kecil. Doktor. Kalau begini kita bimbang, kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita tidak redha. Sebab tak ada pilihan. Mungkin doktor yang beriman dia akan kata, puan, subhanallah, jika puan ditakdirkan Allah untuk jumpa Allah, dunia ni dah selesai bagi puan. Dah selesai puan. Puan jangan fikir, jangan susah hati. Dunia dah selesai bagi puan. Sebab kalau kita hidup 1000 tahun pun sebenarnya tak cukup untuk kita puaskan keinginan kita. Doktor memang tak akan cakap macam ni lah. Saya nak cakap, kalaulah kita minta ditangguhkan ajal kita, berapa lama kita perlu dan kita kata akan selesai? Cukup 100 tahun? Tak. Cukup 200 tahun? Tak. Manusia tak akan pernah cukup. Sebab itu bila saat, kalaulah sampai tahap doktor kata 50-50, masa tu walaupun kita rasa banyak lagi urusan, banyak lagi doktor tak selesai dengan pekerja, dengan adik-beradik, dengan anak, dengan suami, banyak benda lagi tak boleh doktor, tolong selamatkan saya. Sebenarnya kalau dah sampai dah saat, Allah tahu itu waktu terbaik, sebenarnya dah selesai dah urusan kita walaupun macam tak selesai. Tapi percayalah Allah akan selesaikan selepas kematian kita. Masya Allah. Okey. Sahabat-sahabat, apa jawapan, kita sambung cerita. Apa jawapan, tanya raja lagi, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Jawab pembesar itu. Lantas raja menahannya dan sentiasa menyeksa sehingga dia bagi tahu siapa budak itu. Budak itu pun dibawa ke hadapan raja. Lalu raja ni kenal budak tu sebab raja ni yang pilih budak tu untuk belajar dengan ahli sihir dia. Lalu apa? Raja pun cakaplah depan budak tu, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya sihirmu telah sampai ke tahap boleh menyembuhkan orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan orang yang berpenyakit sopak. Kamu juga boleh buat itu dan ini, kata raja kepada budak itu. Raja ni bila tengok budak tu, dia tahu budak tu adalah anak murid kepada ahli sihir dia. Dan budak tu juga dia yang pilih. Lalu bila budak tu datang depan, raja pun kata, wahai anak kesayanganku. Oh, panggil anak terus. Engkau telah pun sampai kepada kedudukan yang boleh menyembuhkan. Orang buta jadi celek, penyakit sopak jadi sembuh dan pelbagai penyakit engkau boleh sembuhkan. Dengan sihirmu, wahai budakku, engkau dah sampai tahap yang sangat luar biasa. Belum ada ahli sihir yang boleh menyembuhkan buta. Belum ada ahli sihir yang boleh menyembuhkan penyakit sopak. Dan kamu boleh buat macam-macam itu ini. Lalu raja ni kata, sihirmu dah sampai tahap yang sangat luar biasa. Lalu dia menjawab. Budak ini menjawab. Jawab apa? Sesungguhnya aku tidak menyembuhkan siapa pun. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Lantas raja menahannya dan sentiasa menyeksanya sehingga dia menunjukkan kepada rahib. Rahib pula dibawa ke hadapan raja. Lalu dikatakan kepadanya, kembalilah, yakni tinggalkanlah dan keluarkanlah daripada agamamu. Namun dia enggan berbuat demikian. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, nampak tak? Dia bermula daripada pembesar dia punya keimanan, dia teguh walaupun dia tahu raja ni sangat zalim. Bila ditanya, pembesar walaupun baru saja beriman mengakui Allah Tuhan sekalian alam, dan dia dibawa di depan raja, dia tak ada pun tutup mulut ataupun dia tak ada pun bila raja kata, ada ke Tuhan saya padaku? Tak ada, dia jawab, tak ada, engkaulah Tuhan. Tapi sebab keimanan yang mantap walaupun baru, dia dengan beraninya mengakuinya, Allah adalah Tuhan kamu dan Tuhan aku, Tuhan sekian alam. Padahal kalau seseorang yang telah diseksa, kalau sebut menipu pada mulut tapi hati tetap beriman kepada Allah, dibenarkan syarak. Tetapi nak sebut betapa teguhnya keimanan. Pembesar tu walaupun baru beriman, bukan beriman setahun ni, baru beriman je, mata baru celek. Lalu dia jumpa dengan raja terus tanya, maksudnya mungkin beberapa hari ataupun hari yang sama baru celek. Walaupun baru beriman, teguh di hadapan raja yang zalim ini terus sebut, Tuhanku adalah Allah, Tuhanmu juga ada Allah.
Lepas tu dibawa pemuda ni, anak muda ni, anak lelaki muda ni di hadapan raja ni tanya soalan yang sama. Anak muda ini pun jawab dengan jawapan yang sama. Aku tidak menyembuhkan siapa pun. Tetapi Allah lah yang menyembuhkan semuanya. Masya Allah. Lalu bocorlah rahsia, diseksa, dipaksa. Lalu pemuda ini terpaksa juga bagi tahu siapa yang mengajarkan ilmu tentang Allah ini. Dipanggillah rahib. Rahib dipanggil. Subhanallah. Lalu mereka rahib juga diseksa supaya keluar daripada keimanan kepada Allah dan mengaku dia itu sebagai Tuhan. Mengaku siapa? Mengaku raja itu sebagai Tuhan. Dan saya nak sambung sikit lagi, kita akan berhenti kepada apa? Raja pun meminta supaya dibawakan gergaji. Raja mengarahkan, bawa gergaji, bawa gergaji. Lalu diletakkan gergaji itu di tengah-tengah bahagian atas kepala rahib. Diletak di atas tengah-tengah kepala rahib, di tengah-tengah. Raja pun membelahnya dengan gergaji itu dari bahagian atas kepala ke bawah sehingga jatuh kedua-dua belah badannya. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-puan sekalian, sampai tahap itu ujian keimanan mereka. Kita tuan-puan sekalian, untuk beramal Islam, hari ini tidak ada ujian apa-apa. Tak diugut dengan bunuh, tidak dihalang untuk solat, tidak dihalang untuk puasa, tidak dihalang untuk zikrullah, tidak ada apa-apa yang menghalang kita untuk beriman dan beribadah dan hidup sebagai orang Islam. Tidak ada halangan. Yang menghalang kita adalah apa? Nafsu kita. Nafsu kita saja. Kemalasan kita untuk beramal Islam. Cuba bayangkan, yang first bermula adalah siapa? Yang dipanggil rahib. Lepas tu diletak gergaji di atas tengah-tengah. Dilakukan di hadapan rakyat supaya dia bagi warning, jangan berani masuk mengaku sebagai Allah sebagai Tuhan. Lalu tuan-puan sekalian, saya dah tahu kisah ni lama. Kalau dibunuh tembak, mati. Kalau dibunuh dengan mungkin 5 minit. Dan saya pernah bercakap dengan bahagian penjara kan, yang bunuh yang hukuman bunuh, yang antara yang ringan dia kata kematian yang kurang sakit adalah tali. Guna tali. Sebab bila dah tercekik di sini, dia dah pegang bahagian nadi ni, kematian tu tak lama. Dan dia kurang sakit berbanding kematian yang lain. Kalau kita fikir, okey sikit. Bahkan, minta maaf, memang ngeri. Tapi kan dulu ada hukuman belah terus. Orang-orang bukan Islam lah. Dia pancung kepala. Pam. Tapi kalau kita fikir, pancung tu pam, dia dah terus tak sakit. Wallahualam, mungkin sakaratul maut sakit dia lain lah. Tapi bayangkan, saya tak boleh bayang macam mana gergaji daripada atas. Gergaji ni bukannya prap macam tu. Gergaji ni kan macam ni. Contoh kepala, mesti sikit-sikit tuan-puan sekalian. Gergaji bukan macam laser tak. Mesti sikit-sikit. Betapa seksa, tak boleh bayang seksa macam mana. Dia gergaji daripada kepala sampai ni gergaji sampai terbelah dua. Sampai terbelah dua. Bayangkan tuan-puan sekalian. Mereka nak mengukuhkan, mempertahankan iman sampai macam tu. Astaghfirullahalazim. Ini kisah benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian didatangkan pula pembesar raja, lalu dikatakan kepadanya, kembalilah daripada agamamu. Namun dia enggan berbuat demikian. Maka diletakkan gergaji di tengah-tengah bahagian atas kepalanya. Raja pun membelahnya dengan gergaji sehingga jatuh kedua belah badannya. Bayangkan pembesar ni dah tengok depan mata bagaimana ngerinya seksaan kepada rahib. Walaupun dia adalah orang yang kedua, dia dah tengok, rahib tu tak ada orang tengok, tak pernah buat lagi. Tapi orang kedua, dia tetap mempertahankan akidahnya. Lalu dia dibelah hidup-hidup, bukan bius, bukan dipensangkan dulu, dibelah hidup-hidup. Sampai terbelah dua badan. Allahu Akbar, na'udzubillah. Seterusnya didatangkan budak itu. Baiklah, saya berhenti setakat ini. Sebab bila didatangkan budak lelaki tersebut, cerita dia panjang. Sebab budak lelaki ini tidak boleh dibunuh oleh raja. Walaupun dengan gergaji. Walaupun budak ini diminta bunuh dengan pelbagai bentuk pembunuhan. Cuba bunuh budak ni, tak boleh. Budak ni tetap Allah hidupkan dia. Tetap dia tidak mati. Walaupun dengan pelbagai kaedah bunuh yang digunakan oleh raja dan raja dah suruh tentera dia bunuh budak ni pun, budak ni tak mati. Dengan izin Allah.
Dan kita akan sambung kisah ini. Macam lambatlah pula Ustazah nak tunggu hari Isnin. Sabarlah tuan-puan sekalian. Boleh je kalau anda ada buku terus baca, dah tahu kisah. Tetapi dengarlah saya cerita. Saya ceritakan best. Macam menghayati, macam bersemangat. Jadi sabar, ikuti kisah seterusnya, sambungan kuliah Kitab Riyadhus Shalihin kita bila hari Isnin akan datang, Isnin minggu depan. Sebab satu hari kita tak ada kuliah tu. Hari Isnin ni sambungan kisah budak ni, macam mana akhirnya dia dibunuh, berjaya dibunuh oleh raja dengan kaedah macam mana, kita akan ikuti pada hari Isnin minggu depan. Terima kasih semua yang hadir. Mohon maaf salah dan silap. Masya Allah. Terima kasih yang bagi hadiah star. Sebenarnya star tu bentuk infak. Kan? Dah ada 32,000. Masya Allah. Subhanallah. Ada hamba Allah Julaila Aliman dah bagi 1,700 star. Saya tak tahu 1,700 star ni mungkin nilainya dalam RM100. Sebab malam tadi baru saya belek. Rupanya untuk 100 star encik ke 200 star harganya RM36. Jadi dia akan tolak daripada akaun masing-masing. Ini memang terkejut. Julaila Aliman beri 1,700 star, masuk 1,700 ni nilai dia mungkin dekat RM100. Saya tak reti. Tapi Masya Allah tuan-puan sekalian, setiap infak yang tuan-puan berikan dalam kuliah ini melalui Star ataupun melalui transfer online dan sebagainya, kami akan manfaatkan untuk kerja dakwah, kerja amal. Akan manfaatkan. Ia akan dibiarkan dan dikembangkan untuk dunia dan juga akhirat. Subhanallah, alhamdulillah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf. Ada 3,000 Noliyah. 3,000. Subhanallah, Noliyah. Cuba Ustaz tengok. Noliyah ada bagi 3,000 star. Noliyah mana? Masya Allah. Ada Siti Nur Syaha 500 star. Ati Syamia Jang Hussein bagi 500 star, Alia bagi 500, Mak Zaini 310, Muhammad Syukri ada bagi 250. Sebenarnya alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan rezeki yang barakah lipat dunia akhirat. Kepada yang tak boleh bagi star sebab tak ada duit, tak ada kewangan, tak cukup, tak ada masalah tuan-puan sekalian. Doakan kami. Mudah-mudahan Allah berikan. Encik beli snap kot. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan rezeki dunia dan akhirat. Jadi kita menyumbang dengan cara masing-masing. Menyumbang dengan usaha masing-masing, doa dan juga sokongan. Hadir kuliah majlis ilmu juga adalah satu sumbangan yang besar. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. YB Barun pun bagi. YB Barun, Ita Harun, Nur Hasmiza. Masya Allah, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Saya tengok kalau di IG dia orang cuba bagi emoji star. Terima kasih banyak. Kalau di IG, emoji star tu dia tak bagi efek apa-apalah, tapi gembirakan hati saya. Masya Allah. Gembirakan hati orang lain tengok. Benda ni berlaku di FB. Di FB, dia dah ada kaedah tu. Bagi star, dia tukar kepada duit. 1 star menyamai 20 sen Malaysia. Masya Allah. Terima kasih semua. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Azmaliza Abidin. Jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Hari Jumaat yang barakah. Saya nak sebutlah nama, Masya Allah. Raimi Azian, Noraida Aziz, Masya Allah. Lagi Azhalim 530 star, Asmaliza 530, Azhalim 530, Farah Azlan, Polari Anis 530, Nik Fadila Iskandar 530. Banyaknya masing-masing bagi, subhanallah. Fafa Azmi, Liza Jafar 310, 200. Ada yang bagi 2,500, Siti Nur Syahadah, subhanallah. Allahu Akbar. Rosi Sa'ad 530, Rozila. Tuan-puan sekalian, ini rekod yang tak pernah dicapai. Masya Allah. Jadi saya nak ambil gambar. Masya Allah. Allah berikan saya sahabat-sahabat, kawan-kawan yang apa ni, kawan-kawan yang supportif, yang bersama di perjuangan dakwah. Ya Allah, tak ertilah pula nak buka. Kenapa jadi macam ni ya? Tak erti pula. Allahumma salli Muhammad. Okey. Saya sebenarnya nak ambil kamera. Masya Allah, kamera. Kita alhamdulillah masing-masing mengumpulkan, kita dah kumpulkan star
saya rasa boleh capai, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini bukan nak berbanding nak apa ni ya, tuan-puan sekalian, sebagai bukan bukti, sebagai kenangan infak yang tuan-puan berikan, Masya Allah. Terkumpul lebih kurang dalam 60,000 star. Hari ini saja terkumpul dalam 60,000 star. Mudah-mudahan ia adalah satu rezeki yang barakah, kami akan manfaatkan insya-Allah. Kita akan kongsi dekat grup hijrah. Okey. Masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.